Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 3 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Pertamanya, teacher nak ucapkan selamat kembali ber-PDPR. Okey, teacher harapkan kamu kembali dengan azam yang baru. Sebenarnya kita dah rehat selama seminggu. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti serta alat tulis? Teacher percaya semuanya sudah bersedia. Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid. Oleh kerana kita dah cuti seminggu, teacher risau pula kamu lupa tentang pembelajaran kita sebelum ni. Jom kita buat ulang kaji sedikit untuk kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Dan minggu ni insya-Allah merupakan tajuk last untuk tajuk tumbuhan. Jadi minggu depan kita akan belajar tajuk baru. Okey, jom kita ulang kaji ya. Pertama sekali, masihkah kamu ingat tentang kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Ingat lagi tak? Kenapa tumbuh-tumbuhan perlu membiak? Perlu ada bilangan yang banyak di muka bumi ni. Pertama sekali adalah untuk membekalkan sumber makanan kepada hidupan yang lain. Hidupan yang lain maksudnya haiwan dan juga manusia. Yang kedua, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat, iaitu tempat perlindungan, macam rumah lah kan. Yang ketiga, membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Seperti mana teacher cakap, apabila tumbuhan menjalani proses fotosintesis, tumbuhan akan membebaskan gas oksigen. Jadi gas oksigen ni diperlukan oleh haiwan dan manusia untuk bernafas. Dan yang keempat adalah merupakan sumber kayu. Tumbuhan membekalkan sumber kayu untuk manusia membuat perabot ataupun rumah, pintu dan sebagainya. Okey? Ingat lagi tak? Okey. Dan ada sedikit lagi teacher nak bawa ulang kaji, itu dah kita tahu dah kepentingan pembiakan tumbuhan dan bagaimana pula tumbuh-tumbuhan ini membiak. Ada berapa cara? Ingat lagi tak? Ada 6 cara ya murid-murid, bergantung pada jenis tumbuhan tersebut. Pertama sekali, keratan batang. Yang kedua, melalui daun seperti pokok setawar. Teacher hari itu perasan kat sekolah masih ada lagi ya pokok setawar. Yang ketiga, anak pokok seperti pokok pisang yang membiak melalui anak pokok. Yang keempat, biji benih. Selalunya biji benih adalah tumbuhan yang mengeluarkan buah, yang selalunya lah. Ada juga yang tak mengeluarkan buah tetapi ada biji benih. Yang kelima, batang bawah tanah seperti kunyit, lengkuas, halia. Teacher selalu sebut 3 benda ni sebab ini selalu ada kat dapur rumah awak. Kalau kamu tak percaya, cuba tanya ibu awak. Ada tak halia, kunyit, lengkuas? Selalu ada. Jadi pembiakan untuk tumbuhan ini adalah batang bawah tanah. Dan yang terakhir adalah spora. Spora ni yang dulu teacher terangkan, dia seperti debu yang di bawah daun untuk pakis-pakis. Kalau cendawan dia ada di bawah yang macam payung dia tu. Kalau kamu sentuh, ia macam ada satu debu yang berwarna kuning-kuning, warna oranye dan mungkin warna putih. Itu adalah cara pembiakan ia. Okey, ini adalah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan secara semula jadi.
tanpa melibatkan apa-apa teknologi. Maksudnya kamu pun boleh tanam pokok ni di rumah guna kaedah ini. Contoh, kalau kamu nak tanam tebu, kamu guna keratan batang. Ini adalah cara pembiakan semula jadi. Jadi hari ini teacher nak ajar sikit tentang teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang tadi tu pembiakan secara semula jadi. Bila kita cerita pasal teknologi, maka ia melibatkan kaedah yang berbeza, kaedah yang lebih moden. Okey, kaedah yang lebih moden untuk pembiakan tumbuh-tumbuhan ini. Kamu akan pelajari dua jenis teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Iaitu tumbuhan boleh dibiakkan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Ada dua jenis yang kamu akan pelajari secara umum lah. Kita belajar secara detail lah, kan. Kita belajar secara umum. Kenapa kita gunakan teknologi ini? Okey. Ini teacher nak tunjuk simbolnya. Kultur tisu ni kita jalankan di makmal. Sebab itulah ada gambar penitis. Dan ini adalah tut. Teacher rasa ramai yang biasa tengok ni. Ayah atau ibu kamu buat tut di rumah. Di depan rumah awak lah, bukan dalam rumah. Okey, ini tut. Okey, jom kita pergi pelajari sikit pasal kultur tisu ni. Apa kultur tisu ni? Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Nutrien di sini adalah keperluan yang kita nak pokok tu cepat membesar lah. Seperti macam baja lah. Jadi tisu pokok diambil dan diletak dalam air baja. Ini dilakukan di makmal. Contoh pokok yang kita boleh guna teknologi kultur tisu ini adalah pokok pisang dan pokok orkid. Okey? Ni kenapa orang guna pokok pisang ni? Selalunya ada jenis-jenis pisang yang susah kita nak biakkan. Dia mungkin ancaman penyakit ataupun serangga, tapi mungkin pisang jenis ni sedap, dapat permintaan tinggi. Jadi cara untuk biakkannya dengan cepat adalah kultur tisu. Dan pokok orkid ni sukar nak didapati. Selalunya pokok orkid ni orang pergi hutan ambil, maksudnya ambil daripada hutan. Jadi macam mana kita nak biakkannya adalah guna kultur tisu. Sebab kita nak bilangannya bertambah dan nak mudah pertumbuhan dia. Okey. Okey. Kultur tisu ni kita potong sel tisu kecil. Sel tisu kecil tu maksudnya satu lapisan nipis lah. Mungkin di bahagian daun, batang ataupun pucuk. Akar pun boleh. Maksudnya kita ambil satu lapisan nipis. Itu maksudnya sel tisu kecil. Kita masukkan keratan ni ke dalam bekas kultur tisu. Kadang-kadang bekas kultur tisu tu yang macam piring Petri. Teacher rasa kamu biasa kot. Ingat tak piring yang lepeh tu? Dekat makmal. Piring tu kita sterile dahulu. Sebab apa kita nak sterile ni? Sterile ni seperti sekarang kamu panggil ni lah. Sanitize lah. Fungsinya untuk menghapuskan patogen atau kulat lain. Kita nak pokok tu bebas daripada penyakit. Ni, teacher cakap. Dia ambil tisu tu. Dia bukan tisu yang kamu guna kat rumah lap muka tu lain. Okey, ini tisu ni maksud lapisan nipis. Okey. Kita ambil, letak di dalam piring Petri lah. Itu piring Petri tu. Kita panggil bekas kultur tisu. Dan dalam piring Petri tu dah ada cecair nutrien. Macam cecair baja lah. Untuk membiakkan kultur tisu tu. Supaya kultur tisu tu dapat nutrien yang baik, yang cukup untuk ia membesar jadi anak pokok. Okey? Sorry ya. Kaedah... Teacher tambah sikit lagi. Bila ia dah membesar jadi anak pokok sikit, dan nampak dah ada anak pokok, ingat teacher cakap bila ada pucuk dah dikira anak pokok.
bila dah ada pucuk ataupun dia dah tumbuh akar, maka anak pokok ni boleh dipindahkan ke tempat tanaman, bekas tanaman. Boleh tanam seperti biasalah maksudnya. Okey. Kaedah kultur tisu ini amat sesuai bagi tanaman-tanaman yang sukar dibiarkan. Macam tu cakap tadi lah. Macam pokok orkid. Dengan kaedah biasa, kita susah nak biarkan dia dengan kaedah biasa. Ataupun spesies yang hampir pupus. Hampir pupus tu maksud bilangannya semakin sedikit. Jadi kalau kita nak tunggu ia membiak secara semula jadi ataupun kita nak biarkan dia secara semula jadi, mungkin tanaman tu menjadi atau tak menjadi. Ada risiko. Sedangkan bilangannya semakin sedikit. Okey? Yang kedua adalah kaedah tut. Bukan tut. Kaedah tut ni dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses penanaman biji benih. Ini ia bercerita tentang konsep pokok buah-buahan. Kenapa? Sebab biasanya pokok buah-buahan kita tanam menggunakan biji benih kan. Macam pokok mangga, pokok rambutan, pokok durian. Ingat tak Tis cakap? Ia bila pokok yang ada biji benih, tanaman pembiakan semula jadinya adalah biji benih. Jadi kita memerlukan masa lama untuk nak tunggu ia membesar jadi anak pokok. Nak kena tunggu biji benih tu bercambah. Bila bercambah jadi anak benih. Dah jadi anak benih kita kena tunggu dia jadi anak pokok. Mengambil masa yang lama. Kadang-kadang dia tak boleh bercambah pun bila keperluan asasnya tak cukup. Keperluan asas biji benih untuk bercambah tak cukup. Jadi, itulah kita guna tut. Sebab ia tak perlu melalui proses penanaman biji benih. Okey, ini teacher bagi contoh pokok mangga dengan limau kasturi. Sebab ini melalui biji benih. Ini dibagi contoh untuk pokok buah-buahan. Pokok mangga dan pokok limau kasturi ni kita boleh sebenarnya semula jadi kita boleh tanam guna biji benih. Tapi untuk singkatkan masa untuk dapatkan anak pokok, maka kita guna kaedah tut. Macam mana kaedah tut ni? Anak pokok hasil cara tut ini akan memiliki kualiti yang sama dengan pokok induknya. Maksudnya kalau pokok induknya cepat berbuah, maka anak pokoknya pun cepat berbuah. Jika pokok induk tu ibu dia lah kan, buahnya berkualiti dan pokoknya subur, maka anak pokok yang dihasilkan pun sama, mempunyai kualiti yang sama. Tapi biasanya tut ni kita jalankan pada pokok yang memang mempunyai kualiti yang bagus, buah yang berkualiti. Selalunya orang nak tut bila pokok tu yang bagus. Kalau pokok tak bagus, orang tak nak tut. Orang tak nak pun anak pokok dia. Okey? Ini caranya. Selalunya dekat dahan, kita ambil dahan tu, kita kikis kulit dahan tu di bahagian luar. Kemudian kita letak tanah yang telah mengandungi nutrien. Ingat ya, nutrien. Tanah tu basah dan ada nutrien. Basah tu sebab ada air lah untuk sebagai keperluan asas. Air kan keperluan asas untuk tumbuhan. Dan kan? Kemudian tanah tu memang ada nutrien. Kemudian kita ikat ia dan kita tunggu selepas 3 minggu. Selepas 3 minggu kita perhatikan tempat yang kita kikis tadi, yang kulit kikis tadi yang kita letak tanah, ia akan keluar akar. Bila keluar akar, dahan tu dah jadi anak pokok. Maksud kita potong dahan tu, dekat bahagian yang kita kikis tu, sebenarnya bahagian kikis tu dah keluar akar, kita potong dan kita boleh tanam seperti biasa. Dah jadi anak pokok dah. Jadi, anak pokok tu dah lengkap. Ada akar, ada batang, dah ada daun. Ingat tak cakap, anak pokok mesti ada pucuk. Okey? Pucuk akar daun. Pucuk akar daun, pucuk batang akar. Okey. Untuk menambahkan kefahaman, jom kali ni kita akan buat latihan banyak sikit sebab penutup bagi tajuk tumbuh-tumbuhan. Bagi teacher tajuk ni tak susah kalau kamu fokus, kena fokus.
Okey, muka surat 49 macam biasa tulis tarikh 27/7/2021. Pembiakan jambu air. Jambu air tahu tak? Jambu air yang merah tu. Yang celok kecing tu. Okey, perhatikan situasi cara pembiakan jambu air. Jawab semua soalan. Okey, jom buka muka surat 49. Kamu kena bersama-sama dengan teacher. Okey, tengok yang pertama, gambar dia letak biji benih. Ini menunjukkan jambu air membiak melalui cara biji benih. Okey, biji benih itu pembiakan semula jadi. Ingat ya, pembiakan semula jadi bagi jambu air adalah melalui biji benih. Ini gambar yang ini dua gambar teacher tunjuk ni. Pertama adalah kultur tisu. Ni yang tadi. Tut. Menarik kan tut? Teacher rasa ramai ni yang tahu pasal tut. Cuma kamu tak tahu nama dia. Kamu biasa nampak tapi tak tahu namanya. Ini tut. Dan ini adalah teknologi pembiakan. Okey? Okey, jom kita terus pada soalannya. Bolehkah pokok jambu batu dibiakkan melalui pelbagai cara pembiakan secara semula jadi? Maksudnya, boleh ke pokok jambu air ni kita pelbagai cara, maksudnya lebih daripada satu cara pembiakan secara semula jadi? Boleh ke dia melalui keratan batang ke? Boleh ke? Yang pertama ke atas dia dah tunjuk biji benih. Maksudnya, selain pada melalui biji benih, boleh ke kita biarkan jambu batu tu melalui daun ke, spora ke, batang bawah tanah ke? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti melalui biji benih. Kalau kamu cakap, boleh teacher anak pokok. Sebenarnya anak pokok yang mak kamu tanam, maksudnya anak pokok tu memang ia datang dari biji benih. Maksudnya biji benih tu bercambah menjadi anak pokok. Okey? Kemudian soalan yang kedua. Nyatakan cara pembiakan tersebut. Maksudnya, apakah pembiakan semula jadi biji benih? Pembiakan jambu batu. Teacher tak bagi jawapan pula. Kaedah melalui biji benih. Maksudnya cara pembiakan semula jadinya adalah biji benih. Okey? Jom soalan kedua. Apakah kaedah pembiakan yang menggunakan teknologi untuk membiakkan jambu air? Maksudnya, teknologi mana kita nak gunakan untuk membiakkan jambu air? Selain kita nak guna pembiakan semula jadi ni. Yang mana? Kita ada belajar dua tadi. Kultur tisu dengan tut. Yang mana sesuai untuk pembiakan jambu air? Masalah kaedah tut. Kamu boleh bayangkan tak kamu buat tut dekat pokok jambu air? Teacher rasa adalah mak awak buat, ayah kamu buat ni. Okey? Soalan ketiga. Pada pendapat kamu, mengapakah sesuatu tumbuh-tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Maksudnya, kenapa pada kamu rasa, pada kamu fikiran kamu lah, mengapa sesuatu tumbuhan tu dia perlu ada lebih? Maksudnya dia boleh macam kita buat yang apa tu, selasih hari tu kita cerita kan, biji benih dengan keratan batang. Kenapa nak kena ada dua? Kenapa nak lebih daripada satu? Untuk menambahkan bilangan tumbuh-tumbuhan tanpa melalui proses yang lama. Teacher tersalah eja tahu. Melalui proses yang mana pula? Untuk menambahkan bilangan tumbuh-tumbuhan tanpa melalui proses yang lama. Bukan mana, lama. Okey? Ini jawapan ni. Tak silap teacher ada dalam buku. Ada ke? Oh, tidak ada. Ini teacher buat sendiri. Untuk menambahkan bilangan tumbuh-tumbuhan tanpa melalui proses yang lama. Bukan mana ya? Lama. Maksudnya kita boleh buat dua sekali. Terus. Okey? Nak hasil yang banyak. Maksudnya bilangan tumbuhan yang banyak. Kita nak menambahkan bilangan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya nak bilangan yang lagi banyak. Alright. Kemudian muka surat 50.
Okey, ini satu pokok pelbagai cara pembiakan. Ini kita nak tanam pokok apa ni? Pokok keledek. Ni pokok keledek. Okey. Dia guna dua cara, itu cara keratan batang dengan cara batang bawah tanah. Pertama, ambil batang pokok keledek tu, masuk dalam bikar. Kemudian tuang air sehingga separuh daripada aras keratan batang tersebut. Biarkan dan perhatikan pertumbuhan akar pada keratan batang tersebut. Cara kedua, ini kamu boleh buat kat rumah. Sekiranya kamu ada pokok keledek. Okey. Okey, ini potong 2 ubi keledek. Ini dia cakap awas sebab kita guna pisau, bahaya. Sila guna dengan berhati-hati. Okey. Potong 2, kemudian letakkan ubi keledek ke dalam cawan plastik yang berisi tanah. Yang tadi kita guna air, yang ni kita guna tanah. Sebab katakan batang bawah tanah, jadi kenalah guna tanah. Siram dan perhatikan pertumbuhan pucuk. Pucuk yang ni pucuk. Teacher rasa kamu biasa nampak ni. Kalau pucuk yang keluar daripada ubi keledek. Biasa nampak. Okey. Okey, jom. Selepas 10 hari, rekod masa dan pertumbuhan pokok ubi keledek dalam jadual di bawah. Teacher dah cakap kali ni memang lama sikit. Memang panjang. Teacher punya slide sebab ada 3 latihan. Kita nak habiskan je. Okey. Selepas 10 hari, keratan batang ada tak pucuk atau akar? Yes, ada akar. Okey. Selepas 10 hari, batang bawah tanah ada pucuk atau akar tak? Yes, ada pucuk. Okey. Nyatakan satu cara pembiakan pokok ubi keledek. Dia nak satu saja yang kita belajar mula-mula, yang sebetul-betulnya ubi keledek adalah caranya melalui batang bawah tanah yang kita belajar mula-mula tajuk ni. Okey. Yang kedua, adakah pokok ubi keledek juga boleh membiak dengan cara lain selain cara di atas? Cara di atas yang dinyatakan adalah batang bawah tanah. Boleh tak? Dia tanya, boleh tak pokok ubi keledek ni dibiakkan dengan cara selain daripada batang bawah tanah? Boleh. Jawapannya boleh. Mengapa dia tanya? Kerana pokok ubi keledek boleh membiak dengan cara keratan batang. Okey? Faham? Okey, teruskan soalan 3. Cepat-cepat pula teacher. Terlari juga teacher punya ni. Teacher dah adjust tadi. Lari juga. Berdasarkan keputusan penyiasatan, tandakan tik bagi jawapan kamu. Ubi keledek boleh membiak melalui 2 cara pembiakan ataupun ubi keledek tidak boleh membiak melalui cara pembiakan. Melalui 2 cara pembiakan. Boleh ke tak boleh? Melalui 2 cara pembiakan. Jawapannya boleh. Okey, laju pula teacher ujung-ujung ni. Berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan. Maksudnya nak contoh lain selain pada ubi keledek. Ini kita pernah buat. Satu, kita dapat dulu satu. Satu lagi ada dalam buku teks kamu, iaitu kangkung dan selasih. Kangkung ni ada dalam buku teks. Dia cerita dah pasal kangkung melalui keratan batang dengan biji benih. Selasih pun sama melalui keratan batang dan biji benih. Kita pernah buat latihan yang pasal selasih ni. Okey? Okey, latihan terakhir. Latihan di muka surat 52. Sorry, teacher minta maaf banyak tak teacher bagi latihan kali ni. Tapi sebab kita nak tutup dah tajuk tumbuh-tumbuhan ni. Cara pembiakan semula jadi pokok pisang. Apakah ia? Melalui daripada 6 yang kita belajar tu. Pokok pisang melalui anak pokok. Jadi, sekiranya kita nak biarkan dia dengan cepat, bilangan banyak, kita nak guna teknologi. Teknologi mana yang sesuai untuk pokok pisang? Sudah mestilah kultur tisu. Senang nak ambil lapisan nipis di batang pokok pisang. Sebab batangnya mempunyai, batangnya lembut. Senang kita nak ambil lapisan nipis tu. Okey?
Cara pembiakan semula jadi bagi pokok bunga kertas. Teacher rasa ramai yang tahu ni. Keratan batang. Teknologi pembiakan, kamu pernah tengok tak ibu kamu buat tut? Jawapannya tut lah, senang. Sebab kita nak ambil terus dahan tu untuk kita tanam. Dan pokok mangga baru je tercakap ia membiak melalui biji benih. Ini ada dalam contoh. Jadi apakah teknologi yang sesuai untuk pokok mangga? Mestilah melalui tut. Ini ada dalam contoh teacher bagi tadi. Okey murid-murid, dah penat dah kan dengan teacher bebel ni. Okey, tak apa, minggu depan kita tajuk baru. Biasanya kalau tajuk baru kan teacher bagi latihan sikit-sikit saja. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum.